ala zahiriha wa la yakunu fi addil wujudi sifatan tasamuhu li'annahu yaqa'u sifatan fi mujarradil lafzi ka an yaqulu Allahu mawjud. Maka sebagian daripada mereka telah mengekalkan ungkapan tersebut secara zahirnya. Berdasarkan lafaz zahir yang dikekalkan ini, dalam menghitung wujud itu sebagai sifat adalah lebih kurang para ulama dalam masalah ini tasamuh. Kerana sesungguhnya wujud itu dihitung sebagai satu sifat hanya berdasarkan penggunaan lafaz yang zahir tersebut. Seperti seorang berkata Allah Ta'ala itu mawjud. Ya, jadi macam yang kita huraikan tadi lah. Ya, maknanya sebenarnya hakikat Allah Ta'ala itu hakikatnya wujud, walaupun zahirnya kelihatan tidak wujud. Ya, sebab ada manusia yang berpegang sesuatu itu pada zahirnya. Mana Tuhan tak nampak pun. Tuhan sifat dia mesti nampak. Sebab itu mereka beriman kepada berhala. Mereka sembah berhala. Mereka tak sembah Tuhan. Mereka tak sembah Allah. Mereka menolak untuk menyembah Allah. Kenapa? Mana Allah Ta'ala? Mana Tuhan yang kamu kata Allah tu tak nampak pun? Tuhan kami nampak depan mata kami. Nampak? Kerana mereka ni berpegang dengan zahir. Sedangkan hakikat zahir, hakikatnya Tuhan itu sebenarnya wujud. Tuhan itu memang wujud dan Tuhan itu wajib wujud. Kenapa? Kerana kita ada sebagai makhluk yang dicipta Allah SWT. Mana boleh kita kata Allah Ta'ala itu tak wujud? Yang nampak di situ. Jadi ulama-ulama sebagai ulama usuluddin ni, mereka bertasamuh, berlebih kurang, tidak menekankan sangat soal zahir. Yang penting hakikat tu difahami. Wallahu a'lam. Manakala sebagai lain pula mentarjihkan, ini lebih cenderung dengan mentakwilkan ungkapan Imam Asy'ari tersebut dan menyatakan bahawa khilaf yang berlaku adalah khilaf di segi lafaz semata-mata, namun maknanya tetap sama. Jadi ada sebahagian yang lain mereka takwilkan pandangan Imam Asy'ari, Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu, dan menyatakan sebenarnya khilaf yang ada adalah dari segi lafaz saja. Hakikatnya tetap sama, segi lafaz saja. Allah Ta'ala itu wujud. Lafaz itu difahami dengan cara yang berbeza. Golongan pertama cara fahamnya lain, golongan kedua cara berfahamnya lain, tapi hala tujuannya sama, iaitu meyakini adanya Allah SWT, meyakini wujudnya Allah SWT, meyakini wajibnya ada Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa. Mereka cuma berbeza dari segi pandangan. Hakikat wujud Allah Ta'ala tu ada beza. Satu bahagian mengakui bahawa hakikat Allah Ta'ala itu memang Allah Ta'ala itu sifatnya wujud, dan wujud itu adalah Allah SWT. Satu bahagian, satu kelompok lagi mengatakan wujud itu adalah hal bagi Allah Ta'ala. Bukannya wujud itu adalah Allah Ta'ala. Wujud itu adalah hal bagi Allah SWT. Bagaimana keadaan Allah SWT? Dia wujud, walaupun zahirnya tak nampak. Wallahu a'lam. Imam Al-Bajuri menyebut hal ini. Warajjaha ba'duhum anna al-khilafa lafziyun. Sebahagian daripada mereka telah mentarjihkan bahawa semua lafaz yang berlaku adalah khilaf yang berbentuk lafaz semata-mata. Fahamala kalam al-Asy'ari. Maka mereka menanggungkan, ada mentakwilkan perkataan Imam Asy'ari. Apa dia tuan-tuan? Ala anna al-wujuda laisa zaidan fil kharij fala yunafi annahu hal. Bahawa sungguhnya wujud itu bukan satu sifat tambahan, dia kata zat yang dapat dilihat, maka tidak menafikan bahawa sungguhnya wujud itu adalah keadaan. Jadi mereka mentakwilkan kata Imam Asy'ari itu bahawa wujud itu bukan satu sifat zat Allah Ta'ala yang boleh lihat. Memang Allah Ta'ala itu tak boleh dilihat oleh makhluk-makhluknya, kerana sifatnya yang berbeza dengan sifat makhluk. Tetapi wujud itu adalah hal keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu mawjud. Wujud itu macam kita cerita tadi lah.
wujud, Allahu mawjudun. Mawjud itu adalah hal keadaan bagi Allah SWT, khabar bagi Allah SWT. Ya, wallahu alam. Namun sebagian ahli tahqiq, al-muhaqqiqun yang lain pula seperti Imam Sa'aduddin At-Taftazani dan yang bersependapat dengan beliau, memahamkan kenyataan wujud itu bukan satu sifat tambahan. Ini kata zat ni sebagaimana perkara yang diiktibarkan oleh akal semata-mata, al-amru al-i'tibari, bukan suatu keadaan. Jadi sebagai ahli tahqiq dalam ulama usuluddin yang disebut di sini, Imam Sa'aduddin At-Taftazani dan yang lain yang sama pendapat dengan beliau, mereka faham wujud itu adalah perkara yang diiktibarkan oleh akal semata-mata. Maknanya perkara yang logik pada akal semata-mata, tetapi bukan keadaan, bukan hal bagi Allah SWT. Sebab kalau Allah Ta'ala itu wujud, mesti tunjuk di mana. Mesti Allah tu wujud mana Allah Ta'ala? Sila tunjukkan zat Allah Ta'ala. Kalau betul-betul wujud, tak boleh tunjuk. Sebenarnya akal kita berfikir bahawa Allah Ta'ala itu wujud, walaupun kita tak dapat melihat zat Allah Ta'ala. Sebab itulah pada awal tadi, hadis saya dikatakan, saya mendapat tahu ini adalah hadis. Wallahu alam. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah dan jangan berfikir tentang zat Allah. Nampak? Ini satu bukti. Kalau kita berfikir tentang Allah Ta'ala, maka rosaklah kita. Sebab Allah Ta'ala itu zahirnya tidak kelihatan. Buatlah teropong besar mana pun, takkan boleh menopong Allah Ta'ala. Tak nampak zat Allah Ta'ala. Tapi bagaimana Allah Ta'ala tu ada? Akal kita, itu yang dikatakan tadi, al-i'tibari tadi, al-amrul i'tibari. Jadi tuan-tuan, akal kita, bayangan akal kita, fikir akal kita boleh memahami bahawa kalau makhluk semua alam ini memang wujud, memang ada, maka ianya dicipta oleh Tuhan, ini Allah SWT. Dan Allah SWT itu sifat dia dah tentulah sebagai pencipta. Dia tu mesti wujud, dia wajib wujud, dia mesti ada, wajib ada. Kerana dia mencipta kita daripada tak ada kepada ada. Kalau dia tak ada, tak adalah kita. Walaupun pada zahirnya Allah Ta'ala ini tidak dapat dilihat oleh makhluknya di alam dunia ini. Di akhirat esok kita boleh tengoklah macam mana zat, hakikat zat Allah Ta'ala dah. Tapi di sini tak boleh. Kan? Wallahu alam. Baik. Maksud Imam Sa'aduddin At-Taftazani adalah sifat wujud itu bukan satu sifat yang lain daripada zat, sehingga seorang itu dapat melihat sifat wujud tersebut di akhirat kelak. Nampak? Ini pun sudah kita jelaskan tadi. Maknanya Allah Ta'ala itu wujud pada hakikat, bukan pada zahir. Kerana kita tak boleh lihat hakikatnya Allah Ta'ala tu ada. Cuma zahir mata kita tak boleh melihat, tak dapat melihat zat Allah SWT. Tapi apakah dengan kita tak ada boleh melihat zat Allah Ta'ala, kita menafikan adanya Allah Ta'ala? Tak boleh. Rosak akidah kita. Sehinggalah saat yang ditentukan Allah Ta'ala di amal akhirat nanti, semua penghuni syurga dapat melihat zat Allah SWT setiap masa. Waktu itu Allah Ta'ala bukakan hijab pandangan kita sebagai makhluk, boleh melihat Allah Ta'ala itu dalam zatnya yang sebenar. Bagaimana rupanya, tuan-tuan jangan imagine lah. Jangan bayangkan, bahaya tuan. Boleh rosak akidah itu. Sebab kita dah percaya Allah Ta'ala itu bersamaan dengan makhluk. Kita kan percaya mukhalafatuhu lil hawadith, Allah Ta'ala itu berlainan, bercanggah dengan setiap makhluknya yang baru, yang sifatnya baru, yang asalnya baru. Tapi kalau kita dah boleh membayangkan bagaimana Allah Ta'ala itu nanti di alam akhirat macam rupa dia, tak rosaklah akidah itu. Kita dah boleh percaya, dah mulalah percaya Allah Ta'ala itu mungkin ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan semua. Jadi jangan tuan-tuan berfikir tentang zat Allah. Tadi balik pada tadi, mula tadi, fikirlah tentang kejadian Allah SWT yang ada ni.
Inilah semua bukti bahawa adanya Allah Subhanahu